tazkirah mengenai jati diri dan watak Siti Hajar. Dalam surah Al-Imran ayat 33, Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Sejarah Siti Hajar bermula dengan Nabi Ibrahim telah berdakwah di Iraq, setelah itu berkahwin dengan Siti Sarah dan berhijrah ke Palestin. Pada suatu hari, Palestin telah terkena musim penyakit yang menyebabkan mereka berpindah ke Mesir. Akan tetapi, ketika di Mesir, terdapat seorang raja yang pantang melihat wanita cantik untuk memuaskan nafsunya. Setelah itu, Siti Sarah ditangkap oleh sang raja. Siti Sarah telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi perlindungan dari perbuatan sang raja tersebut. Setelah beberapa kali berdoa, Allah telah memakbulkan doa Siti Sarah dan menyebabkan sang raja memohon kepada Siti Sarah akan berdoa semula, dan beliau telah berjanji jika doa Siti Sarah dimakbulkan, beliau akan memberi seorang budak kepada Siti Sarah. Allah telah makbulkan juga doa Siti Sarah. Kemudian raja tersebut juga menunaikan janjinya untuk memberi seorang budak kepada Siti Sarah yang bernama Siti Hajar. Nabi Ibrahim, Siti Sarah dan Siti Hajar berpindah semula dari Mesir ke Palestin untuk memulakan kehidupan mereka di sana. Namun, dari perkahwinan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah yang telah bertahun-tahun lamanya tetapi tidak mempunyai zuriat, sehinggalah umur Nabi Ibrahim semakin meningkat. Nabi Ibrahim sedih dan berdoa kepada Allah agar diberi zuriat. Setelah itu Siti Sarah melihat Nabi Ibrahim bersedih dan beliau meminta kepada Allah agar Nabi Ibrahim diberi keturunan. Justru Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim dan Siti Hajar berkahwin. Siti Hajar dijadikan isteri kedua kepada Nabi Ibrahim. Setelah 2 tahun berkahwin, Allah telah menurunkan zuriat kepada mereka seorang anak lelaki bernama Ismail. Akhirnya Ismail dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim sangat gembira dan lebih fokus kepada anaknya dan Siti Hajar. Namun, isteri pertama Nabi Ibrahim, Siti Sarah, sangat cemburu kepada mereka. Siti Sarah telah menyata hasratnya kepada Nabi Ibrahim supaya bawa Siti Hajar dan Nabi Ibrahim pergi jauh daripadanya. Kemudian Siti Hajar dan Nabi Ibrahim dibawa berhijrah dari Palestin ke Makkah dan menjadikan Hajar adalah satu watak penting dalam sejarah pembukaan kota Mekah. Setelah sampai di lembah yang tidak berpenghuni, tidak mempunyai makan dan minum serta tiada kehidupan di sana, Nabi Ibrahim secara perlahan-lahan meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di sana. Siti Hajar telah mengejar Nabi Ibrahim dan mengatakan, wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat ini yang tidak mempunyai apa-apa? Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak sedikit pun menoleh dan terus berjalan sehingga Siti Hajar bertanya semula, adakah ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Nabi Ibrahim menjawab, ya. Kemudian Siti Hajar menjawab, kalau begitu Allah tidak akan mengabaikan kami. Nabi Ibrahim telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 37, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di sisi rumah kamu, Baitullah, yang dihormati, ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Daripada buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Hari demi hari kurma dan air yang disediakan semakin berkurangan sehingga susu badan juga telah mengering. Siti Hajar berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari sumber makan dan minum agar Nabi Ismail dapat menyusu semula. Siti Hajar telah menaik
dari bukit terdekat iaitu Bukit Safar ke Bukit Marwah dan melakukan perkara yang sama berulang-ulang kali untuk meminta bantuan dari manusia lain dan mengharapkan mempunyai bekalan makanan dan minuman. Siti Hajar mula berputus asa dan berdoa kepada Allah agar diberi pertolongan. Allah telah mendengar doa Siti Hajar. Allah telah menghantar malaikat dan muncul sumber air yang dinamakan Zamzam. Siti Hajar yang melihat sumber air yang keluar dari satu daerah itu dengan sangat bahagia. Kemudian air tersebut dikumpulkan dan diberi minum kepada anaknya Ismail. Dengan sejarah tersebut, Siti Hajar berusaha dan bekerja terus mencari air dan bersabar dengan ujian yang diberi serta tidak berputus asa di awal ujiannya. Beliau terus berusaha menadah tangan dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar melakukan sa'i antara Bukit Safa ke Bukit Marwah dan dapat kita jadikan teladan dan memahami konsep sa'i itu usaha dan bekerja keras, dan sesiapa yang membuat sa'i ia boleh bertawaf sebanyak 7 kali. Kepribadian Siti Hajar boleh diterap dalam diri kita. Secara umum, dari sifat Siti Hajar ini kita dapat melihat sifat keistimewaannya yang mempunyai iman yang tinggi, tauhid, sabarnya, tabahnya dan kekal dalam sesuatu ujian serta bertawakalnya kepada Allah ketika beliau diuji, menyedari dengan penuh emosi supaya dapat menghayati suasana yang dilalui oleh Siti Hajar supaya dapat menjadi Muslim yang berjaya dalam hidup.